cutleries. Okay, peralatan ini orang kata apa, dia punya tools tu dipanggil sebagai cutleries. Yang ni semua ni adalah dia punya glassware lah. Dia punya goblet, dia pinggan, ada bread punya plate, ni ada kopi dengan kopi ataupun tea, ni adalah soup bowl. Okay. Dua ini akan dihidang kemudian, dia tak akan datang bersama dengan set, dia akan dihidang kemudian. Okay. So ini sebenarnya yang ada. Tapi kalau kat sini pun selalunya dia akan ada yang ini je, goblet je. Ini adalah plain water goblet ataupun powder punya goblet lah. Sakuit ke sirap ke inilah. Okay. Ini flute. Flute ni kita pakai untuk champagne. Okay. Untuk kita minum champagne kita akan pakai flute Ini red wine. Red wine dia besar sikit. Sorry, ini white wine. Red wine dia lebih bulat sikit. Okay. Baik, ini selalunya kita jarang pakai, tapi kalau ada boleh pakai. Nak isi, kalau dah tak boleh minum white wine tu, nak isi air kosong sparkling water pun boleh. Okay. So ni goblet ni untuk isi cordial ataupun air kosong lah, plain water. Baik. Katakanlah ini adalah meja utama. Katakanlah saya adalah tetamu paling kanan, paling utama. Saya adalah host. Saya yang kena duduk dulu, baru orang lain semua boleh duduk. Dia punya table etiquette dia. Diri besar, ruang sempit. Okay. Sikit je. Okay, that's nice. Thank you. Okay. Sebagai rusedia, before you set up ni, you tengok dulu mana tempat yang duduk. Katakanlah kita anggap inilah meja utama. Contohnya ini adalah meja utama. Kita tengok audiens kita ramai kat belah mana? Belah sana. Contohnya kan, belah sana audiens kita ramai. Tetamu paling kanan nombor satu dia kena duduk menghadap audiens yang paling ramai. So ini tempat dia yang terbaik. Macam ni. Okay. Kemudian kita sebagai peserta, bila kita set up, sebelum kita set up, tengok bawah meja ni dulu. Ada kaki dia tak? Ada tiang dia tak? Kalau contohnya macam ni, ada tiang, kita kena pusing meja. Kalau stage macam mana? Kalau audience sebelah sini, stage sebelah sini. Okey, kalau itu maksudnya kita atas stage ke kita bawah stage? Bawah stage. Bawah stage. Okey. Soalnya kalau untuk event yang makan macam tu, kita as ada persembahan atas stage, VVIP akan duduk menghadap stage. Kalau tak ada persembahan, VVIP akan menghadap audiens semua. Ada juga macam majlis beradat, VVIP akan duduk menghadap audiens dan stage berada di belakang. Sebab stage tu dia hanya main combo, dia hanya main lagu, ada nyanyian everything semua. Tapi dia bukanlah persembahan kita warna menari, pakai kabadi, tak ada. Ada hanya penyeri untuk ketika makan, supaya bila kita makan tu tak dengar bunyi mak jemah duk makan. Macam bergendang Cina tu. So dia punya fungsi persembahan makan tu adalah untuk menutup bunyi-bunyi ni. Bunyi bergendang tu. Okay. So let's say katakan saya sebagai host, saya bila kita berdiri semua tu, kita akan di belakang kursi, masuk always sebelah kanan. Masuk di sebelah kanan. Katakan ni kursi, masuk di sebelah kanan kursi. Okay. Bila kita masuk, kita host, kita katakan paling tinggi, kita duduk dulu. Dan kita jemput orang lain. Cuba duduk. Kursi siap. So duduk. Jangan lari. Jangan lari. Okay. Barulah yang lain semua duduk. Okay. Bila dah duduk tu, sembanglah dulu. Sembang mak jemah lah sekejap khabar. Sihat. Macam mana anak? Okay. Jangan makan lagi. Tunggu. Katakanlah kita makan majlis makan malam beradat, Agung ada atas pentas tu, tunggu dia makan dulu. Kita pun jangan duduk lagi. Tunggu Agung duduk dulu. Tengok siapa paling tinggi dalam kosong event. Katakan Agung dia kena duduk dulu. Dia duduk, baru kita semua kena duduk beramai-ramai. Okay. Ni jangan kacau lagi. Biar je. Ini siapa yang buat ni cantik, terima kasih. Kadang ada bentuk arnab, ada bentuk angsa, ada bentuk love, berbagai bentuk lah. Kerbau kecil, kerbau besar semua ada. Okay. So, jangan kacau. Walaupun nampak tempting, duduk diam dulu. Phone, bila kita makan majlis makan malam rasmi, phone jangan letak atas meja. Simpan. Okay. Untuk wanita, kalau you bawa purse ataupun handbag, bawa dia punya cangkuk. Okay. Cangkuk di tepi, sebelah kanan dia. Lebih mudah. Okay. Untuk you nak ambil barang. Kalau boleh, cangkuk dekat dengan kita. Lagi senang supaya tak mengganggu waiter. Untuk nak masuk di sebelah kanan. Waiter kita akan serve food di sebelah kanan kita. Sebelah kiri kita lah waiter untuk serve food di sebelah orang belah kiri kita. Okay. So jangan tiba yang kita sebelah kanan dia lah. Macam sedih tengok sebelah kiri dapat mana kita tak dapat lagi tanya dia, bang kita punya nasi. Tunggu kejap. Bila lagi ni? Saya ni bila bang. Tunggu sekejap. Sebab kadang-kadang kalau majlis makan malam beradat, selalunya kita setiap bila kita dah akan di tagging nama kita.
yang berusaha inci apa-apa, segrade mana sekalipun kita akan detect nama dan akan ada tanda kita makan apa. Dia akan ada satu warna, contohnya kalau warna hijau untuk makan chicken. Sebab masa kita hantar RSVP, kita dah kena isi kita nak makan apa, chicken ke, fish ke, steak ke, pilih lah. Dia tak adalah bagi menu kita akan makan beef bourguignon ke, tak ada. Dia akan cakap beef, steak, veggie, apa semua tu lah. So kita pilih. Sinalam kan ada? Sinalam. Sinalau okey kan? Sinalau okey. Sinalau ni maknanya dia Panggang. cara masak. Pandai kau ni, Zain. Okey. So, duduk, sembang aktiviti semua macam biasalah. Kalau kita pakai formal suit, make sure kita unbutton. Duduk, aktiviti semua. Katakan nak mula makan. Katakan kita paling utama sekali, kita pun sebut. Jemputlah. Okey, jemput makan. Masa sebut jemput makan tu baru kita ambil kita punya napkin. Siapa yang kat tadi saya buka boleh ya? Dia tidak ada jampi. Dia ada jampi tu. Tak macam Dia ada jampi tu, nyari kawan. Okey. Dia tu bukan pelayan yang ni kan. Kalau ada pelayan kalau ada buat. pelayan dia akan buatkan. So kalau macam tu, let's say kita ada VVIP kan. Kita akan insert pelayan buat ke macam mana? Soalnya dia akan datang. Soalnya kalau dia kata okey jemput makan, pelayan tu dia akan datang, dia akan buka, dia akan tanya dulu. Datuk, you ready to serve? Yes please. So dia pun akan bukakan. So dia katalah okey jemput makan semua. Pelayan-pelayan lain pun akan. So better pelayan lah yang buat kan. Tapi kalau tak ada, kita buka sendirilah. Macam mana yang tak ada kan? Buka sendiri. Layan diri sendiri. Okey. So bila nak buka napkin ni, janganlah buka macam Sebar Kau belerah. buka macam manusia waras, macam orang biasa. Buka aja kat tepi. Okey, buka kat tepi. Napkin ni kita boleh lipat dua cara. Saya selalu pakai dua cara lah. Saya lipat dalam bentuk rectangle. Itu segi 4 sama macam ni. Okey. Dan dia punya kita letak dekat dengan pusat kita. Dekat dengan pusat. Celah pusat kat mana? Ada pusat kat sini. Jadi kita buat bentuk rectangle ni, bila kita nak dab, kita dab bukan kita ini dia. Kita dab je. Dab, kita ambil yang dekat dengan pusat tu. Dab. Sopan ni je. Ujung je. Okey. Itu kalau bentuk rectangle lah. Kata kalau ada benda terlekat kat gigi ke apa ke, buang dari situ. Okey, buang dari situ, lipat ke dalam. Itu lagi kalau kita lipat bentuk segitiga. Untuk napkin ni pun dia ada banyak mazhab sebenarnya. Ini orang kata berjenis dah, ada Maliki, ada Hambali, ikutlah mana yang sesuaian. Okey. Selalunya kalau saya selalu buat, saya akan lipat untuk segitiga, bentuk dua macam ni. Satu kecil, satu besar. Okey. Macam tu. Yang kecil ni saya akan letak di luar selalunya lah. Selalunya yang luar ni dekat ada lambang. Selalunya lambang istana ke, logo Intan ke apa. Dia akan kita letak kat luar lah, bagi nampak. Jangan nak selfie apa time ni? No. Selfie sebelum. Time duduk tak boleh selfie, tak boleh pegang phone. Okey. Letak macam ni. Yang panjang ni letak dekat dengan pusat sama macam tadi. Ini lagi senang sebab ini panjang. Bila kita nak batuk apa cepat sikit kita tarik. Macam tu. Macam tadi tu kita pegang kat tengah. Okey, ini macam nak batuk kita nak pergi pegang. Perlu dua belah tu. Okey. Kalau kita nak buang sisa ke apa ke, buang. Lipat dalam. Dia lipat keluar, jatuh ke nanti. Tengok gigi pula yang jatuh. Kau tak makan, sepak bawah meja. Gigi siapa? Gigi pengulu. Okey, lipat ke dalam kalau ada sisa makan. Okey, dah duduk, dah sembang everything semua, server akan hantar barang. Okey, selalunya bread dah memang sedia ada kat sini. Okey, roti dah memang sedia ada. Dia akan sediakan sekali dengan mentega, butter yang dalam bentuk petak kita kena peel buka tu selalunya. Okey, so apa yang kita perlu buat, peel butter tu. Okey, jangan bawa bread tu ke sini, biar je dekat situ. Tangan kita boleh tak boleh letak atas meja macam ni. This is a never. Macam ni boleh, always pula. Ini sometime boleh buat, tapi kalau boleh jangan kerap sangat macam ni. Ini always kat bawah. Begini tidak boleh. Tak boleh. Oh, ni kawasan kita. Macam Itu macam komodo. Ni aku. Saya lukis ni kawasan aku. Macam komodo lah. Ingat dia konsep dia adalah BMW. BMW. B for bread, M for meal, W for water.
Okay. M, W. Kalau susah sangat tak tahu BMW tulisan Toyota macam mana. Cikgu ajar hari tu motor ke apa tak. Dah lupa jenama apa Mitsubishi dan semua keluar. Buat tangan macam ni. Semua buat macam ni. Semua macam ni. Sini. Nampak ni je sebenarnya. Okay. This is B. Yang kiri ni bentuk B. Huruf B kecil. Betul? Yang belah kanan ni huruf D kecil. Okay. B, bread. Sebelah kiri. D, drink. Sebelah kanan. Tapi kita jangan jakun sangat sampai. Jadi kompas ni. Jangan pun jadi kompas dari antena. Buatlah dekat bawah meja. BMW. Drink. Apa yang saya selalu buat sebenarnya? Bila saya duduk, macam kucing, kita akan tanda kawasan sebenarnya kan. Apa saya buat, saya akan tanda kawasan saya. Ambil air sebelah kiri, minum. Kita tahu. Ini makanan, sorry. Sebelah kanan, minum. Tahu. Ini kawasan kita. This is our drink. Okay, especially for girls, kena pakai lipstick kadang kan. So kita minum dekat tanda, orang sebelah akan tengok, oh itu dia punya gelas. So dia pun tahu aku ni pasal. Mungkin dia tak pernah datang kelas, dia pun mana apa dia buat bawah meja. Apa dia gelintir-gelintir je tu. Contohnya lah kan. So tengok kita dah minum, dia tahu okey ni gelas kita. So gelas dia belah sana. Bukan pakai lipstick lah. Boleh juga faham. Cari ni. Gigi palsu sampai. Dekat kat situ. Dekat kat situ.